Kebanjiran pelarian Rohingya perlu perhatian segera. Malaysia membantu atas sebab peri kemanusiaan, namun sampai bila? Yang pasti kita tidak sewajar melakukannya secara bersendirian, dan kita akan berbicara lanjut mengenai isu ini bersama tetamu di studio Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi bersama dengan Nasional 1. Jadi nampaknya Prof sendiri sudah memahami keadaan ataupun masalah mengenai etnik Rohingya yang semakin banyak diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Jadi sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, jadi seperti yang Prof ni maklum bahawa pada mesyuarat khas berkaitan pelarian di Bangkok minggu lalu, Myanmar mengatakan bahawa etnik Rohingya ini adalah pendatang haram dan merupakan pelarian dari Bangladesh dan tidak akan bertanggungjawab. Dan juga dari pihak Bangladesh juga tidak menerima kaum etnik Rohingya. Jadi mungkin Prof boleh menceritakan secara ringkas sejarah etnik Rohingya ini sendiri. Okey, Miza, dari aspek sejarah ni ada beberapa hujah. Hujah yang pertama mengatakan bahawa etnik Rohingya ini telah lama menduduki wilayah Rakhine, utara sebelah Myanmar berdekatan dengan Bangladesh. Dan ada hujah yang mengatakan bahawa etnik Rohingya ini adalah bangsa yang masuk di Myanmar, di Burma, ketika penjajahan British kurun ke-19. Jadi selepas kemerdekaan 1948, Myanmar perlembagaan dalam Myanmar meletakkan syarat bahawa warga negara hanya akan diberi kepada etnik yang menduduki Burma atau Myanmar sebelum kedatangan British. Bila ada hujah mengatakan etnik Rohingya ini datang ketika zaman British, secara automatik etnik Rohingya ini dinafikan hak mereka menerusi perlembagaan ini. Jadi ini masalahnya, bukan saja penafian dari segi hak kewarganegaraan, tapi kini mereka adalah kumpulan etnik yang dikenali sebagai stateless. A person who is not national to any state under the operation of its law. Kerana istilah inilah yang menyebabkan Rohingya dilihat sebagai kumpulan yang tidak bernegara. Okey. Jadi isu pelarian Rohingya ini adalah isu kemanusiaan dan juga isu global yang bukan saja terletak di bahu Malaysia sahaja. Jadi bagaimana Prof melihat peranan badan utama dunia sehingga kini? Adakah ia mencukupi dan bagaimana peranan UNHCR itu sendiri? Okey, UNHCR kalau kita tengok, saya tengok berdasarkan pengamatan saya, pemerhatian saya dalam isu Rohingya ini. Apa yang UNHCR telah buat ialah, pertama, kita lihat bahawa ada laporan daripada UNHCR memetakan berapa ramai bilangan etnik Rohingya yang menjadi pelarian, tinggal di bot, berada di mana, sekitar kawasan Asia atau di Bangladesh. Mereka ada laporan berkala dan sentiasa dikemaskini. Yang kedua, kita lihat effort daripada UNHCR ini ialah usahanya ialah menggesa negara rantau, negara jiran menyediakan bantuan perlindungan sementara. Maknanya bekerjasama dengan UNHCR menyediakan kem-kem sementara serta menyediakan juga bantuan kesihatan. Satu lagi yang saya lihat berdasarkan pemerhatian, UNHCR juga menyediakan memastikan bahawa pada kem-kem pelarian ini adanya polis wanita untuk melihat dan menjaga kebajikan gender juga. Jadi di sini kalau dikata adakah bantuan atau kerjasama atau usaha UNHCR ini mencukupi atau tidak, buat masa ini pada pengamatan saya adalah baik dan progresif, sentiasa mahu bekerjasama. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh pihak ataupun peranan UNHCR ini bagi meningkatkan etnik Rohingya ni jadi ditindas oleh negara-negara lain. Okey, kalau kita lihat UNHCR pada laporan 2010, UNHCR menggalakkan Bangladesh untuk menerima etnik Rohingya ini secara berperingkat. Dan melalui laporan 2010 juga menyatakan bahawa Bangladesh menerima seramai 200,000 etnik Rohingya secara berperingkat dan berdaftar. Tapi perkembangan terbaru seperti yang Miza katakan, Bangladesh menolak kemasukan etnik Rohingya ini dan menganggap mereka adalah pendatang haram. Jadi apa yang UNHCR perlu lakukan ialah meneruskan
usaha yang telah sedia ada, iaitu memastikan kem pelarian disediakan, bekerjasama dengan negara-negara serantau, terus menyuarakan, advocate isu bantuan untuk etnik Rohingya supaya mendapat kerjasama, perhatian dunia dan juga rantau. Kerana perkara isu stateless ini tidak boleh dibebankan pada satu negara atau satu rantau sahaja, ataupun dibebankan di bawah UNHCR sahaja, tapi memerlukan kerjasama kolektif. Jadi satu sidang khas ASEAN mengenai masalah ini rasanya perlu diadakan dengan segera. Jika tidak, jika ianya berlarutan, akan memberi satu imej atau menjejaskan imej Malaysia dan juga negara ASEAN. Jadi apa komen Prof? Saya melihat kalaulah perlu kepada satu sidang khas untuk membincangkan isu etnik Rohingya ini, perlu. Kita lihat sendiri bahawa Amerika sendiri, Barack Obama sendiri telah menyatakan bahawa rantau Asia dan Pasifik perlu melihat isu ini sebagai sesuatu yang kritikal dan serius. Jadi dalam konteks ini, ASEAN menerusi ASEAN Community juga harus melihat perkara ini sebagai satu yang serius dan menggerakkan agenda ASEAN Community lebih bersifat orientasi. Tidak lagi hanya agenda, tapi cuba melaksanakan secara kolektif usaha untuk memastikan masa depan yang lebih baik kepada rakyat Rohingya. Pada etnik Rohingya ini. Okey, jadi sebagai pengerusi ASEAN, selain diadakan sidang khas bersama Malaysia dan juga ASEAN, apakah mekanisme yang terbaik yang perlu dilakukan? Okey, saya melihat dalam dua perkara. Yang pertama ialah melihat dari aspek diplomatic approach dan juga humanitarian approach. Dalam aspek pendekatan kemanusiaan, kita telah lihat Malaysia bekerjasama dengan UNHCR dan rakan-rakan ASEAN yang lain seperti Malaysia, Indonesia, Thailand juga kini membuka pintu dan ruang menyediakan kem pelarian sementara kepada etnik Rohingya. Dan kita juga bukan saja kem pelarian sementara, tapi kita beri juga bantuan kesihatan seperti laporan UNHCR yang baru-baru ini menyatakan terdapat 120 orang rakyat Rohingya di Malaysia yang terkena penyakit beri-beri kerana kurangnya vitamin B. Jadi yang ini kita berikan bantuan kesihatan. Itu aspek humanitarian adalah jelas. Kita boleh memberi dari segi kapasiti itu. Cuma dalam aspek pendekatan diplomatik, usaha melihat kepada isu Rohingya ini perlu juga belajar daripada Eropah. Sebab Eropah telah pun mengurus the Great Migration, kurun dahulu. Dan tiga perkara asas yang Eropah, cara Eropah mengurus refugees ataupun migrasi ini ialah yang pertama, isu tentang when to give collective protection, where to give collective protection dan juga who pays for the collective protection. Jadi melihat dalam tiga konteks ini, kita lihat ada isu di mana siapa dan ada isu kos di situ. Jadi di sini kita mahu memastikan bahawa rakan pemimpin ASEAN menerusi ASEAN Community boleh menghasilkan agenda yang bersifat kolektif dan tuntas. Sama-sama membantu. Adakah perlu menyediakan skill latihan kemahiran kepada etnik Rohingya ini sebelum diserapkan. Jadi perkara-perkara ini perlulah kita lihat dan belajar daripada cara Eropah mengurus melalui dua pendekatan sama ada kemanusiaan dan juga diplomasi. Jadi kita terkenal dengan sifat yang suka menolong dan juga bersimpati. Jadi namun simpati itu haruslah kata berpada-pada. Jadi apa akan jadi selepas tempoh setahun ni kepada etnik Rohingya? Okey, kalau kita menyediakan kem sementara untuk etnik Rohingya, kita lihat balik presiden kita yang dulu di Pulau Bidong. Pulau Bidong tahun 1978 di mana kita telah beri bantuan kepada the boat people daripada Vietnam. Pelarian Vietnam jelas mereka adalah warga negara Vietnam, lari meninggalkan negara asal kerana berdepan dengan konflik perang dan sebagainya, komunis dan sebagainya. Habis tamat perang, mereka boleh kembali kepada negara asal. Tapi berbeza dengan etnik Rohingya di mana isunya mereka adalah stateless. Jadi cara memikirkan kelestarian kepada mereka seperti yang saya katakan tadi, memerlukan pandangan dan kerjasama kolektif daripada semua rakan ASEAN, dan memikirkan adakah skim bantuan dalam bentuk serapan dengan memberi kemahiran dan pendaftaran boleh membantu mereka atau tidak. Tapi sekali lagi kita lihat kepada sumber dan kapasiti. It is a political decision untuk memastikan menerima atau tidak
kemasukan secara beramai etnik Rohingya ini. Okey, jadi ada yang mencadangkan diwujudkan skim negara angkat bagi menempatkan pelarian dan yang sebagai timbal balas mereka menjadi sumber buruh kepada negara. Jadi apa pendapat Prof? Pada saya skim bantuan angkat ini baik, cadangannya baik. Tapi seperti yang saya tekankan tadi, ianya harus dilakukan secara kolektif. Dan kedua, melihat kembali kepada kapasiti dan capability negara itu sendiri. Sumbernya adakah berupaya untuk mengambil kemasukan secara beramai. Dan kalau boleh ada kapasiti untuk berbuat demikian, bagaimana memastikan mereka mempunyai kemahiran untuk diserapkan kepada dalam tenaga buruh dan pasaran. Jadi kalau diikut keadaan sekarang, bagaimana, adakah kapasiti itu kita mampu ataupun bagaimana? Buat masa ini saya lihat kalaulah semuanya dibebankan kepada Malaysia untuk menerima kemasukan yang besar daripada etnik Rohingya, tidak wajar. Masih lagi belum mempunyai kapasiti yang begitu, kerana kita berdepan dengan isu kos dan bagaimana untuk melatih mereka. Saya melihat perkara ini lebih berkesan kalau dilakukan secara kolektif. Dan negara, pemimpin-pemimpin anggota ASEAN sendiri boleh berusaha melihat kepada 3 asas tadi, where for the to give for collective protection, where, when dan juga who's to pay. Jadi kos, melibatkan kos dan juga kemanusiaan boleh disampaikan, diimplementasikan kalau ianya dilakukan secara bersama. Okey, kalau diikutkan sejarah, masalah ini bukan masalah yang baru dan masalah sudah bertahun lamanya. Kenapa sampai sekarang ianya gagal diselesaikan dan Myanmar juga menolak bulat-bulat penerimaan etnik Rohingya ini? Okey, kalau kita lihat sejarah yang lepas, pertubuhan ASEAN itu sendiri bersifat not really in action orientation. Jadi hanya kini kita lihat ASEAN lebih bekerjasama dan lebih kolektif untuk merancang satu yang bersifat tindakan. Perkara ini memang sudah lama berlalu. Cuma cara melihat ke hadapan ialah bagaimana kita menggesa Myanmar. Myanmar harus mengambil bertanggungjawab, bersifat proaktif dan ke hadapan. Walaupun perlembagaan menafikan, perlembagaan Myanmar itu menafikan hak etnik Rohingya, political rights mereka, but the history was there. The root of the history was there. Jadi Myanmar, kalau perlu rakan ASEAN, juga United Nations, Badan Dunia dan juga kuasa besar dunia perlu memberikan tekanan jika perlu kepada Myanmar. Sama ada tekanan politik maupun ekonomi untuk mempertimbangkan penerimaan etnik Rohingya sebagai sebahagian daripada bangsa warga negara mereka. Okey, jadi selain daripada peraturan pada kurun ke-19 iaitu 1948, apakah yang membuatkan Myanmar sendiri menolak etnik Rohingya selain pada peraturan yang telah berlaku pada kurun ke-19? Saya melihat balik kepada aspek sejarah dahulu. Sejarah dahulu bergantung kepada interpretasi. Kerana kalau dalam pendekatan postmodernisme, mereka melihat kepada, mereka question, ada persoalan, adakah interpretasi itu benar, apa itu kebenaran, sama ada interpretasi itu ada self-interest behind it. Kalau di sini saya nyatakan tadi, hujah-hujah sejarah melihat bahawa kemasukan etnik Rohingya di zaman British itu, secara tidak langsung bangsa Rohingya dilihat sebagai bangsa yang belut, kerana bersekongkol dengan British. Ada hujah sejarah yang mengatakan begitu. Bila mana merdeka tahun 1948, Myanmar mencipta perlembagaan dan meletakkan syarat kewarganegaraan itu mestilah bangsa yang telah pun menetap sebelum kedatangan British. Jadi secara automatik menolak kewarganegaraan hak kepada etnik Rohingya. Namun begitu, saya tekankan di sini bahawa Myanmar tidak boleh terus hidup dalam penafian. Mereka harus berusaha melihat kembali kepada interpretasi dan memahami bahawa bangsa Rohingya telah pun berada di Myanmar ketika itu, dan bagaimana membuktikan dia ialah melalui pencerahan sejarah. Sejarah itu harus melihat kepada interpretasi semula keadaan dan bagaimana memastikan bahawa etnik Rohingya boleh kembali ke Myanmar sebagai kumpulan yang mempunyai diiktiraf warga negaranya. Okey, baik. Ketika kita merasa simpati dengan mereka, kesan sosial dan juga kesihatan menjadi kebimbangan jika mereka di sini. Jadi apa komen daripada Prof? Pada saya, kalaulah etnik Rohingya ini masuk
dan ditempatkan di kem-kem pelarian, ya, dan kita ada bantuan kesihatan yang disediakan, maka kawalan kepada penyakit berjangkit ini masih boleh terkawal dan dijaga. Jadi tidak perlu bimbang persoalan jangkitan penyakit kepada masalah sosial di luar. Ya, kalaulah kem pelarian itu boleh dikawal dan dipantau dengan baik. Jadi harapan Prof dalam isu ini yang juga dikira sebagai krisis kemanusiaan yang sangat tragis. Pada saya, harapan saya ialah saya mahu melihat kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik untuk etnik Rohingya, dan perkara ini hanya boleh dilakukan jika ASEAN bekerjasama secara kolektif menyediakan mekanisme yang baik, sama ada penerimaan ataupun memberi tekanan politik atau ekonomi kepada Myanmar untuk menerima etnik Rohingya. Okey, baiklah, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik kita dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang telah membincangkan mengenai kebanjiran pelarian Rohingya. Baiklah.